Baik, terus bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia seperti dijanjikan bagaimana hala tuju dan juga optimisme yang ingin kita bawakan kepada para usahawan kita terutamanya beralih ke fasa endemik ini. Di studio pagi ini bertuah sekali kita dapat berbicara. Selamat datang yang berbahagia Datuk Seri Zainal Abidin Abdul Hamid. Ya, terima kasih. Merupakan pengerusi Pertubuhan Kebajikan Ekonomi Kerjasama Malindo Care. Banyak sebenarnya keluhan yang kita telah dengar Datuk Seri di kalangan para usahawan kita dan masih juga ada nada optimisme di situ beralih ke 1 April ini. Pemerhatian Datuk Seri sendiri di kalangan para usahawan kita terutamanya di bawah Malindo Care dalam peralihan setelah diumumkan 1 April tersebut, apa antara nada yang sering dibawakan kepada Datuk Seri sendiri? Okey, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Memanglah era pandemik ini memberi kesan yang amat buruk lah, amat teruk kepada semua rakyat lah. Yang lebih terkesan lagi para usahawan. Jadi apabila 1 April baru-baru ini telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita yang mana era sekarang ini adalah era endemik yang mana kita seolah-olah sudah kembali kepada normal semula. Tapi walau bagaimanapun kita tertakluk jugalah kepada SOP yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan. Okey, jadi para usahawan ni menarik lapas lega lah. Yang mana mereka boleh berniaga seperti biasa. Cuma begitulah setelah 1 tahun lebih mereka telah dikekang dengan PKP. Sekarang bermulalah mereka melakukan usaha perniagaan mereka. Jadi mereka kena perhebatkanlah pemasaran mereka supaya perniagaan itu pulih seperti sedia kala sebelumnya. Premis-premis makanan misalnya yang telah dipanjangkan had operasi, banyak juga segmen perniagaan yang telah pun dibuka semula. Tapi masih ada masalah mungkin dari segi aliran tunai, Datuk Seri. Cash flow ini masih lagi menjadi isu sebab selama 2 tahun itu mereka bergantung kepada buffer ataupun yang ialah menjadi sebagai satu cushion kalau boleh kita katakan. Nasihat Datuk Seri sendiri kepada para usahawan kita dalam memastikan aliran tunai mereka lebih bersedia selepas ini untuk apa juga keadaan? Okey, jadi pihak kerajaan pun telah memperuntukkan dana yang besar jugalah. Jadi para usahawan kita perlu mengambil peluang lah, mengambil bahagian dalam mendapatkan dana-dana bantuan dari pihak kerajaan sendiri ataupun badan-badan NGO contohnya yang memberi peluang modal ataupun peluang-peluang perniagaan seperti Malindo Care jugalah, seperti kami memberi peluang-peluang lah perniagaan kepada usahawan-usahawan yang terjejas, yang mana kami juga ada menyediakan modal perniagaan dan peluang-peluang pendapatan juga. Jadi usahawan janganlah reka dalam hal ini kerana untuk memulakan semula perniagaan yang telah terjejas sudah tentulah memerlukan modal. Jadi di situlah yang kita nampak perhatian kerajaan dengan dana-dana yang diperuntukkanlah melalui agensi-agensi kerajaan. Kita juga nak sentuh tentang SOP, Datuk Seri. Dalam peralihan ke fasa endemik dan juga rutin perniagaan yang kembali sedikit sebanyak seperti biasa. Nasihat Datuk Seri kepada para usahawan untuk tidak alpa untuk memastikan SOP ini perlu dijaga sebaik-baiknya sebab penurunan di tempat kerja ini akan menjadi satu risiko. Ya, betul. Kita tidak nafikan bahawa sekarang kita hidup bersama dengan wabak COVID-19 seperti mana denggi, wabak denggi dan lain-lain lagi lah. Jadi kita kena berdikari lah. Kerana masing-masing kita jaga kita lah. Jadi contohnya usahawan yang mempunyai pekerja kena pastikan pekerja-pekerja mereka sentiasa sihat waktu datang bekerja dan menyediakan peralatan-peralatan yang mustahak untuk memastikan pekerja-pekerja tadi mengikut SOP
yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan sendirilah. Aspek integriti, Datuk Seri, kita tahu dalam kegarahan untuk membuka semula perniagaan, untuk mengembalikan semula kekukuhan ataupun pengukuhan sektor ekonomi domestik itu, pihak integriti, dari segi integriti kepada pihak usahawan untuk memastikan testing ataupun ujian itu diadakan secara berkala, ada juga secara konsisten untuk memastikan keadaan kesihatan pekerja itu. Sebab kadang-kadang ada juga yang kita sendiri tahu majikan yang tidak mahu periksa sebab kalau staf tak ada nanti production mereka akan kurang. Jadi dari segi aspek kejujuran ini bagaimana Datuk Seri boleh katakan kepada para usahawan? Itulah yang saya katakan tadi, kita sekarang kena berdikari, kena ada jati diri. Kita kena jaga kesihatan kita. Supaya kesihatan kita sentiasa dalam keadaan stabil, kerana selain daripada tanggungjawab kita untuk sentiasa sihat di waktu bekerja, sehinggalah kita balik ke rumah pun kita nak sentiasa keadaan kita sihatlah. Sebab antara kerja dengan rumah ni dua tempat yang selalu kita hadir. Jadi jati diri itu sangat penting, yang mana kita telah dilatih waktu pandemik tempoh hari. Jadi kita kena ikut SOP-SOP yang telah ditentu oleh kerajaan, dan kita kena ada kesungguhan lah. Dan benda ni, wabak ini dah hidup dengan kita dah. Dia dah hidup dengan kita, jadi kita dah bersama dengan wabak ini, wabak COVID-19 ni. Jadi tidak dapat tidak, kita kena lah sentiasa menjaga SOP-SOP yang telah ditentukan, dan kita sentiasa menjaga kesihatan kita lah. Itu jati diri sangat penting lah. Satu aspek yang juga perlu diingatkan kepada para usahawan, bagaimana pentingnya untuk mereka berubah ataupun mempercepatkan evolusi perubahan senario perniagaan itu, iaitu digitalisasi. Kalau dulu tidak ramai yang begitu menggunakan platform media sosial dan juga internet, tapi ini bukan satu yang sangat integral, sangat dekat dengan perniagaan sekarang. Apa lagi yang boleh diperkukuhkan melalui aspek digitalisasi ini, Datuk Seri? Okey, ekonomi digital ni memang sudah jadi trend sekarang lah. Jadi sesiapa usahawan yang tidak memasuki dalam bidang digital ini boleh dianggap tertinggal lah, dan amat merugikan. Kerana dalam tempoh pandemik hampir 2 tahun yang lalu, rakyat ataupun pengguna sudah terbiasa dengan sistem digital, cara ordernya, cara berniaganya dan sebagainya. Dan sehingga kini dah juga jadi satu trend perniagaan lah. Yang mana usahawan yang sedia ada ini perlulah mengambil peluang untuk mempromosikan produk mereka dan jualan mereka, memperkasakan perniagaan mereka melalui sistem digital. Dah banyak sekarang ni, ada yang berbayar, ada yang percuma, dan kita cubalah sedaya upaya memasarkan produk kita dengan platform-platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Telegram, TikTok dan sebagainya lah. Jadi di dalam Malindo sendiri pun kita menyediakan platform juga. Kita menyediakan platform yang mana peserta-peserta kita boleh memperdagangkan perniagaan mereka dalam platform digital kita, yang mana kita menambah baik lagi dengan berkongsi keuntungan dalam komuniti Malindo Care. Yang mana peluang-peluang perniagaan diwujudkan, dan peluang-peluang memasarkan produk pun kita sediakan. Macam sama peluang-peluang pendapatan pun kita sediakan juga untuk peserta-peserta kita. Secara spesifiknya, Datuk Seri, bila Datuk Seri sebut tentang berkongsi keuntungan di kalangan ahli Malindo Care, bagaimana Datuk Seri juga Malindo Care sendiri memastikan setiap entiti usahawan itu memainkan peranan masing-masing supaya keuntungan itu dan juga manfaat itu dapat dikongsikan bersama? Okey, melalui Malindo Care ni kita tidak tertumpu sepenuhnya juga kepada usahawan. Cuma kita sediakan platform. Bila ada usahawan, sudah tentulah ada pembeli, pengguna. Jadi pengguna pun wujud di dalam komuniti Malindo Care ni. Jadi mereka berdagang sesama mereka lah. Jadi ada keuntungan yang didapati, diperolehi oleh pihak persatuan. Macam kami ni Persatuan Kebajikan Ekonomi. Jadi kita nak pastikan usahawan dapat berniaga dan pembeli dapat harga yang baik, dan hasil keuntungan yang diperoleh oleh persatuan
kita agihkan. Jadi secara tak langsung pendapatan tadi diperolehi oleh peniaga dan pembeli juga dalam bentuk cashback. Jadi membeli barang dan dapat cashback. Bila dia memperkenalkan satu kawan dia, jadi berita cashback tadi akan dapat juga kepada dia jika kawan dia membeli. Jadi keuntungan tadi dicetar dalam organisasi Malindo Care ni. Satu lagi inisiatif yang kita juga ingin tanyakan kepada pihak Malindo Care, kadang-kadang usahawan kita ada produk yang baik, ada permintaan yang baik di kalangan, ada pasaran yang baik di kalangan para pengguna. Tetapi dari segi persembahan ataupun cara mereka menyampaikan maklumat tersebut, marketing live misalnya, bukan semua yang ada bakat untuk melakukan aktiviti sebegitu. Nasihat ataupun inisiatif daripada Malindo Care sendiri untuk training, latihan. Sebab kita tahu R&D ni mahal, training juga mahal sebenarnya, memakan kos. Nasihat Datuk dan apa yang Malindo Care sendiri telah lakukan untuk melengkapkan ilmu pemasaran ini di kalangan para usahawan? Okey, Malindo Care ni kita di bawah pertubuhan kita ada beberapa syarikat lah yang diterajui oleh Malindo Care Konsortium Berhad. Yang mana kita ada satu syarikat Malindo Media and Broadcast. Yang mana kita ada memang spesifik media dan broadcast. Ya, betul. Baik. Jadi kita ada konti kita sendiri yang mana kita akan memasarkan produk-produk usahawan dan masa yang sama kita akan wujudkan latihan-latihan untuk mereka lah. Jadi melalui syarikat ini kita akan pastikanlah mereka ini dibimbing dalam memperkasakan produk mereka atau perkhidmatan mereka melalui kursus-kursus yang kita sedia ada dan platform media yang kita ada lah. Jadi kita ada media TV lah. Maksudnya Malindo TV itu kita sudah lancarkan lah. Datuk Sri, kita juga lihat sekarang dengan penggunaan media sosial juga internet yang sangat meluas di kalangan para pengguna, banyak sebenarnya para usahawan yang pada usia muda juga telah berjaya meraih pendapatan. Ini bukan satu lagi barangkali paradigma yang perlu dilihat oleh ibu bapa dan juga para pendidik untuk memastikan sekiranya ada anak-anak muda ini yang ada bakat menjadi usahawan, ada produk yang dipasarkan, digunakan supaya pengukuhan keuangan itu dapat dilakukan pada usia muda lagi. Pandangan Datuk Sri bagaimana? Ya, betul. Jadi seperti Rasulullah pernah berkata, pendapatan 90% daripada perniagaan. Jadi alhamdulillah saya nampak era sekarang ni golongan muda ni sudah mula telik dengan apakah keberuntungan mereka untuk menceburi dalam bidang perniagaan. Jadi dengan adanya bidang perniagaan secara digital ini memudahkan mereka lah. Sebab mereka ni lebih mesra dengan alat-alat elektronik seperti handphone, gadget dan lain-lain. Jadi dari sana mereka dah mula start berniaga secara online. Jadi dari segi fizikal kedai dan sebagainya, mungkin ini satu kesukaran bagi orang muda lah untuk menguruskan. Tetapi dalam konteks digital ini, saya nampak sangat meluas lah pelibatan mereka lah. Dan kita tengok orang-orang muda sekarang bergaya dengan kereta-kereta besar dan sebagainya. Ini semua diperolehi daripada perniagaan lah yang mereka ceburi. Jadi saya sarankan kepada semua orang lah, terutama golongan muda ni tadi, carilah peluang dalam dunia digital sekarang ni, ekonomi digital, dan jangan tunggu-tunggu lagi lah. Buatlah. Datuk Sri, sebagai seorang yang menyedia begitu banyak usahawan, bagaimana pula nasihat Datuk Sri? Sebab kadang-kadang trend kita ni, bila kita lihat seorang meniaga A, dia akan meniaga A juga. Dari segi mentaliti untuk mencari sesuatu yang baru itu ataupun menilai dari segi vision mereka, visi mereka, apa yang akan menjadi hit pada masa akan datang. Wawasan itu mungkin perlu diperbaiki lagi. Nasihat Datuk Sri untuk anak-anak muda, usahawan lah, tidak kira usia mana sekalipun, untuk mengenal pasti trend awal lagi supaya mereka dapat sentiasa kukuh dalam pasaran ekonomi. Apa yang saya nak sarankan lah, banyak sebenarnya tip-tip untuk usahawan ini. Tapi yang paling penting fokus. Jadi usahawan ini adalah fokus. Berarti dia perlu ada ilmu asas yang mana perniagaan yang nak diceburi. Sebab semua meniaga menguntungkan sebenarnya. Semua meniaga untung. Kalau kena gayanya tak ada meniaga yang tak untung. Tak kena gaya itu yang rugi. Jadi berarti fokus dan belajar. Fokus dan belajar. Jangan berhenti belajar. Jadi cari maklumat. Sebab kita sekarang ni mudah. Guru-guru sekarang ni secara online pun kita boleh mempelajari sesuatu lah. Dan kita belajar daripada orang yang telah ada pengalaman dan teori-teori
yang ada di dalam kita panggil media sosial. Ya. Jadi itulah fokus. Fokus menjadi elemen penting lah untuk usahawan ni untuk berjaya. Datuk Sri telah sebutkan apa antara kriteria ataupun apa yang boleh memperkayakan persekitaran perniagaan itu. Bagaimana pula dengan perniagaan yang tidak berjaya sampai melepasi endemik, telah gulung tikar awal lagi? Apakah sinar harapan untuk mereka? Bagaimana untuk bangkit semula? Dan bagaimana inisiatif oleh Malindo Care sendiri dari segi khidmat nasihat kepada mereka ini yang untuk bangun semula dari kosong balik ni? Ya, ya. Okeylah, memang sangat perit lah apabila dia kosong. Tak ada apa-apa lah. Jadi itulah makanya kami berpanggil lah untuk memberi peluang-peluang perniagaan ataupun pendapatan kepada mereka lah. Dari segi platform yang kita sedia ada tadi, yang mana dengan platform tadi mereka boleh pedagangkan perniagaan mereka lah. Jadi kalau mereka tidak ada perniagaan dan sebagainya, kita sediakan perniagaan tersebut. Apa yang kita ada sekarang ni seperti Royal Burger, kita ada perniagaan sate, kita ada dimsum, kita ada smoothie, yang mana kita sedang rancangkan, kita akan wujudkan kios-kios ini dan juga bistro juga kita akan sediakan dalam bentuk food truck pun ada. Kita sediakan dana tersebut. Baik. Yang mana usahawan hanya perlu peringkat awal ni bekerja dengan kita. Kemudian kita latih dia dan akhir sekali kita lepaskan dia menjadi usahawan. Jadi itu yang ada dalam Malindo Care dan kita akan lancarkan dalam masa terdekat ini. Yang mana usahawan bolehlah berdaftar daripada sekarang lah. Baik. Kerana ia amat terhad dan benda ini akan beroperasi di seluruh Malaysia, insyaAllah. Baik, begitu banyak perkabaran baik. Terima kasih Datuk Sri kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini untuk para usahawan untuk membangunkan semula dan juga memperkukuhkan lagi perniagaan anda. Boleh terus ke laman web dan juga laman media sosial Malindo Care untuk mengetahui lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi Datuk Sri kerana sudi bersama kami.